Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sidang media maya statistik bagi prestasi ekonomi suku ketiga 2021 Jumaat 12 November 2021 bersamaan 7 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Semoga saudara dan saudari sentiasa berada dalam lindungan dan limpahan rahmat darinya. Pada suku ketiga 2021 ini, fasa pemulihan telah dilaksanakan dengan kelonggaran prosedur operasi standard SOP dalam aktiviti perniagaan serta kebenaran rentas daerah, dan negeri telah dibuka secara berfasa mengikut negeri berdasarkan peratus penurunan kadar COVID-19 serta peningkatan populasi yang telah divaksin. Ini akan memberikan impak positif kepada ekonomi Malaysia secara beransur-ansur kembali dalam landasan pemulihan pada bulan-bulan akan datang. Sidang media pada kali ini ianya akan memberi kupasan ekonomi yang merangkumi dua perkara, iaitu yang pertama berkaitan tinjauan ekonomi global dan juga kedudukan prestasi keluaran dalam negeri kasar Malaysia suku ketiga 2021. Bagi tinjauan ekonomi global, negara maju seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah mencatatkan pertumbuhan perlahan pada suku ketiga 2021 berbanding suku tahun sebelumnya. Begitu juga negara-negara yang terletak di wilayah Asia Timur seperti China, Republik Korea Selatan dan Taiwan mencatatkan pertumbuhan yang perlahan. Tinjauan negara-negara di rantau Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia dan Filipina juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang perlahan berbanding suku tahun sebelumnya, kecuali Vietnam yang menunjukkan kemerosotan pada suku tahun ini. Selanjutnya, prestasi KDNK Malaysia pada suku ketiga 2021. KDNK Malaysia menyusut dengan mencatatkan pertumbuhan negatif 4.5% pada suku ketiga 2021 berbanding peningkatan 2 digit 16.1% pada suku sebelumnya. Penyusutan ini disebabkan oleh kejatuhan dalam kesemua subsektor ekonomi. Namun jika dilihat dari sudut KDNK bulanan, ekonomi negara berada dalam jajaran penyusutan yang semakin kecil dari bulan Julai ke September berbanding tahun sebelumnya. Pada bulan Julai, prestasi KDNK menyusut 7.6%, diikuti negatif 4.7% pada bulan Ogos dan negatif 1.1% pada bulan September 2021. Dari segi pelarasan musim suku tahun ke suku tahun, KDNK menyusut 3.6% berbanding penurunan 2.7% pada suku tahun sebelumnya. Dari aspek pengeluaran, penyusutan ekonomi pada suku ketiga tahun ini disebabkan terutamanya oleh kejatuhan dalam semua sektor ekonomi. Sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada aktiviti ekonomi menyusut 4.9% berbanding pertumbuhan 2 digit 13.5% pada suku tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh subsektor perdagangan borong dan runcit yang mencatatkan kejatuhan 2 digit iaitu negatif 11.7%, terutamanya disebabkan oleh segmen kenderaan bermotor dan perdagangan runcit. Subsektor perkhidmatan perniagaan, makanan dan minuman dan penginapan serta pengangkutan dan penyimpanan turut mencatatkan pertumbuhan negatif berbanding pada suku tahun sebelumnya. Sementara itu, subsektor kewangan dan insurans dan sektor maklumat dan komunikasi kekal mencatatkan pertumbuhan positif dengan masing-masing bertumbuh pada kadar 4.4% dan 6.2%. Sektor pembinaan merosot 20.6% berbanding pertumbuhan 40.3% pada suku tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif ini dipengaruhi oleh aktiviti kejuruteraan awam dan bangunan kediaman. Manakala subsektor aktiviti pembinaan pertunggangan khas kekal dengan pertumbuhan positif pada suku tahun ini. Sektor pelombongan dan pengkuarian mencatatkan pertumbuhan negatif 3.6% berbanding pertumbuhan 2 digit 13.9% pada suku kedua
2021. Prestasi ini dipengaruhi oleh kejatuhan dalam pengeluaran minyak mentah dan kondensat. Walau bagaimanapun, aktiviti pengeluaran gas asli kekal mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pembuatan menyusut secara marginal 0.8% berbanding pertumbuhan 2 digit iaitu 26.6% pada suku tahun kedua 2021. Penyusutan ini disebabkan oleh kejatuhan yang ketara dalam industri peralatan pengangkutan, pembuatan lain dan pembaikan sebanyak negatif 29.6%, produk mineral bukan logam, logam asal dan produk logam yang direka yang mencatatkan pertumbuhan negatif 14.0%. Manakala industri produk petroleum, kimia, getah, plastik dan produk elektronik dan optikal yang merupakan penyumbang terbesar kepada sektor pembuatan ini kekal mencatatkan pertumbuhan positif dengan masing-masing bertumbuh pada kadar 12.6% dan 7.1%. Melihat dari segi aspek komposisi industri berorientasikan ekspor, didapati kadar pertumbuhan industri yang berorientasikan ekspor adalah lebih perlahan iaitu pada kadar 6.5% selari dengan penurunan prestasi ekspor barangan. Selain itu, prestasi industri berorientasikan domestik pula mencatatkan keadaan yang sebaliknya, yang mana ia menunjukkan kemerosotan sebanyak negatif 15.6% pada suku tahun ini. Sektor pertanian menyusut 1.9% berbanding penurunan 1.5% pada suku tahun kedua 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh kejatuhan ketara dalam aktiviti pengeluaran kelapa sawit dan aquaculture. Sementara itu, subsektor lain menunjukkan kadar pertumbuhan positif. Seterusnya, kita beralih kepada melihat prestasi KDNK negara kita pada suku ketiga ini dari segi dimensi permintaan. Secara umumnya, semua komponen perbelanjaan akhir mencatatkan pertumbuhan negatif kecuali perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Perbelanjaan penggunaan akhir swasta yang merupakan penyumbang utama kepada KDNK menyusut 4.2% berbanding peningkatan 11.7% pada suku tahun kedua 2021. Prestasi ini dipengaruhi oleh penurunan 2 digit terutamanya dalam perbelanjaan ke atas pengangkutan dan restoran serta hotel. Walau bagaimanapun, perbelanjaan ke atas keperluan asas seperti perbelanjaan ke atas makanan, minuman bukan alkohol, kesihatan, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain serta perbelanjaan ke atas komunikasi kekal mencatatkan pertumbuhan yang positif pada suku tahun ini. Komponen permintaan yang seterusnya iaitu pembentukan modal tetap kasar pada suku tahun ketiga ini ianya mencatatkan pertumbuhan negatif 10.8% berbanding pertumbuhan 16.5% pada suku tahun sebelumnya. Prestasi ini adalah disebabkan oleh penurunan dalam segmen struktur yang menyusut 2 digit berikutan pertumbuhan negatif oleh kesemua subsektor. Jentera dan peralatan dan aset lain kekal merekodkan pertumbuhan positif. Berdasarkan pembentukan modal tetap kasar mengikut sektor, didapati kedua-dua sektor awam dan swasta pada suku tahun ini masing-masing mencatatkan pertumbuhan negatif. Bagi perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan pula, pada suku tahun ini ia kekal kukuh pada kadar 8.1% berbanding 9.0% pada suku tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disokong oleh peningkatan perbelanjaan ke atas bekalan dan perkhidmatan kerajaan. Manakala ekspor bersih menyusut dengan ketara kepada negatif 37.5% berbanding pertumbuhan positif 34.3% pada suku tahun kedua 2021. Prestasi ekspor barangan dan perkhidmatan merekodkan pertumbuhan yang lebih rendah iaitu sebanyak 5.1%, manakala import barangan dan perkhidmatan mencatatkan pertumbuhan yang lebih besar iaitu pada kadar 11.7%, terutamanya berikutan peningkatan dalam import barangan modal dan juga
input perantaraan. Sebagai kesimpulannya, dari sudut prospek pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan prestasi indeks pelopor pada Ogos 2021, didapati ia telah memberi isyarat bahawa ekonomi negara dijangka akan meningkat pada bulan-bulan akan datang. Selain itu, prospek pembangunan ekonomi yang ditetapkan seperti yang dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 akan memacu pemulihan ekonomi melalui agenda jangka panjang global dan nasional sepanjang 2021 sehingga 2025. Diharapkan sedikit sebanyak pembentangan yang disampaikan secara ringkas ini dapat memberi penjelasan tentang kedudukan ekonomi negara pada suku tahun ketiga ini dan segala maklum balas ataupun feedback daripada semua tentang apa yang dihasilkan dalam pengiraan ataupun corak pertumbuhan ini boleh juga diberi maklum balas kepada kami. Cuma kepada saudara-saudari yang ingin memerlukan maklumat tambahan boleh terus ke laman portal DOSEM dan boleh memperolehi penerbitan yang agak memberikan maklumat yang agak komprehensif. Jadi apa yang saya sampaikan tadi lebih kepada ringkasan kepada penerbitan ini. Seterusnya kita beralih kepada statistik imbangan pembayaran bagi suku ke tahun ketiga 2021. Jabatan Perangkaan Malaysia pada hari ini juga turut mengeluarkan statistik imbangan pembayaran suku tahun ketiga 2021 yang merekodkan transaksi rentas sempadan antara Malaysia dengan seluruh dunia. Imbangan akaun semasa current account balance merekodkan lebihan sebanyak RM11.6 bilion pada suku tahun ketiga 2021 berbanding lebihan RM14.4 bilion pada suku sebelumnya. Lebihan akaun semasa sebahagian besarnya masih lagi disokong oleh ekspor bersih yang lebih tinggi dalam akaun barangan dengan nilai sebanyak RM41.2 bilion berbanding RM40.7 bilion pada suku sebelumnya. Ekspor barangan menurun pada kadar lebih perlahan berbanding import yang akhirnya menyumbang kepada ekspor bersih yang lebih tinggi pada suku tahun ini. Ekspor merosot 3.1% kepada RM236.6 bilion, terutamanya dalam produk berasaskan E&E, kimia dan petroleum, sebahagian besarnya ke negara China, Singapura dan Amerika Syarikat. Import barangan juga turut merosot sebanyak 3.9% kepada RM195.4 bilion berbanding suku sebelumnya. Ianya disumbangkan terutamanya daripada negara import barangan daripada negara China dan juga Jepun. Lebihan akaun semasa yang mengecil pada suku tahun ini disebabkan oleh defisit yang lebih tinggi dalam akaun pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Akaun pendapatan primer mencatatkan defisit yang lebih tinggi sebanyak RM11.3 bilion berbanding RM9.5 bilion pada suku tahun kedua 2021. Ini disumbangkan terutamanya oleh syarikat asing di Malaysia yang memperolehi pendapatan lebih tinggi sebanyak RM26.3 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 3.3% pada suku sebelumnya, khususnya dalam pelaburan langsung. Akaun pendapatan sekunder turut mencatatkan defisit yang lebih tinggi sebanyak RM3.1 bilion berbanding RM1.4 bilion pada suku lepas. Akaun ini mencatatkan penerimaan yang lebih rendah, iaitu sebanyak RM4.3 bilion berbanding RM5.8 bilion pada suku sebelumnya. Peragangan perkhidmatan bertambah baik pada suku tahun ini dengan mencatatkan defisit yang lebih rendah selepas peningkatan defisit secara berterusan sejak suku tahun keempat 2019. Akaun perkhidmatan mencatatkan defisit yang lebih rendah sebanyak RM15.2 bilion berbanding RM15.4 bilion pada suku sebelumnya. Ini sebahagiannya diimbangi oleh komponen pengangkutan, perkhidmatan perniagaan lain dan pembinaan. Perjalanan kekal merekodkan arah aliran negatif
dengan mencatatkan nilai defisit yang lebih tinggi sebanyak RM3.7 bilion berbanding defisit RM3.6 bilion pada suku tahun kedua 2021 berikutan penutupan sempadan bagi ketibaan pelancong antarabangsa. Akaun kewangan pula, akaun kewangan berubah arah kepada aliran masuk bersih RM22.8 bilion pada suku ini daripada aliran keluar bersih RM7.0 bilion pada suku sebelumnya. Ini terutamanya disumbangkan oleh aliran masuk dalam pelaburan langsung dan pelaburan lain yang mana masing-masing mencatatkan RM17.6 bilion dan RM8.8 bilion. Pelaburan lain berubah arah kepada aliran masuk bersih dengan terimaan peruntukan tambahan Special Drawing Right SDR oleh International Monetary Fund IMF. Sementara itu, pelaburan langsung asing FDI berkembang sebanyak RM4.6 bilion dengan mencatatkan aliran masuk lebih tinggi sebanyak RM12.8 bilion pada suku ini, terutamanya dalam bentuk ekuiti dan dana pelaburan saham. Pembuatan kekal sebagai sektor utama pelaburan asing di Malaysia diikuti oleh aktiviti kewangan dan perdagangan borong dan runcit. Sumber utama FDI adalah dari Singapura, Belanda dan Amerika Syarikat. Pelaburan langsung di luar negeri iaitu DIA berubah arah kepada aliran masuk bersih RM4.7 bilion daripada aliran keluar bersih RM4.0 bilion pada suku sebelumnya. Sektor utama menyumbang kepada aliran masuk adalah aktiviti kewangan dan perlombongan. Tiga negara utama aliran masuk DIA adalah daripada Mauritius, Switzerland dan Australia. Kedudukan Pelaburan Antarabangsa Malaysia IIP terus mencatatkan aset bersih sebanyak RM68.1 bilion pada akhir suku tahun ketiga 2021. Sementara itu, Rizab Antarabangsa Malaysia meningkat kepada RM482.5 bilion daripada RM461.5 bilion pada akhir suku sebelumnya. Ringkasannya, imbangan akaun semasa negara current account balance pada suku tahun ketiga ini terus mencatatkan lebihan sebanyak RM11.6 bilion. FDI pula mencatatkan aliran masuk lebih tinggi sebanyak RM12.8 bilion, manakala DIA berubah arah kepada aliran masuk bersih RM4.7 bilion. Kepada saudara dan saudari yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lengkap, lebih komprehensif terhadap apa yang disampaikan, boleh juga terus kepada portal DOSEM, boleh memuat turun penerbitan yang kita telah letakkan di portal DOSEM. Ada tiga penerbitan. Pertamanya iaitu imbangan pembayaran 2021 iaitu suku ketiga. Kemudian kita ada kedudukan pelaburan antarabangsa suku ketiga yang saya nyatakan tadi, dan juga bersama ini juga kita ada memudahkan para pengguna satu ringkasan kedudukan FDI dan juga DIA statistik. Jadi ini juga boleh dimuat turun daripada portal jabatan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti penyampaian secara maya ini kedudukan prestasi ekonomi negara pada suku tahun ketiga 2021 berserta dengan kedudukan imbangan pembayaran negara. Saya juga mengambil kesempatan ini ingin merakamkan penghargaan tertinggi kepada semua, terutamanya kepada penduduk negara kita yang telah dapat memberi kerjasama dalam pelaksanaan banci penduduk dan perumahan, yang mana kita telah pun menutup secara rasmi pelaksanaan banci penduduk perumahan pada 31 Oktober 2021, dan pada masa ini DOSEM sedang rancak untuk meneliti data-data yang diterima untuk kita buat semakan dan sebagainya, dan ada juga aktiviti statistik di lapangan berdasarkan penerimaan data ini sedang dilakukan, terutamanya untuk melaksanakan apa dipanggil penilaian liputan banci yang akan berlangsung terus sehingga pada 31 Disember
Jadi saya ucapkan tahniah dan sabas kepada seluruh penduduk negara kita yang telah menghasilkan liputan banci menghampiri 100%. Tahniah dan sabas di sebalik kita menghadapi kekangan dan halangan, kita berjaya menjayakan banci Malaysia 2020. Sama-sama kita terus berdoa untuk negara kita terus dapat dipelihara, dapat kita mengawal penurunan COVID-19 dan kita terus dapat menikmati kehidupan yang lebih baik pada masa-masa hadapan, dan kita mengharapkan ekonomi kita akan terus tumbuh dan kebajikan dan juga kemaslahatan rakyat negara kita dapat terus meningkat dan kebijakan kita akan terus bertambah baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.